Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini anda bersama saya, Cikgu Fauzia dalam matematik tingkatan 4 untuk tajuk penanggulan logik. Okey. Kita akan tumpukan pada standard pembelajaran yang pertama iaitu penyataan. Di dalam topik penyataan ini, kita akan belajar tentang maksud yang berkaitan dengan penyataan, juga tentang penafian ayat, penyataan majmuk dan juga implikasi. Baiklah, kita kenal dulu. Kita kena tahu dulu apakah maksud penyataan. Okey, maksud penyataan ialah ia adalah satu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya. Okey, dapat ditentukan kebenarannya sama ada ia benar ataupun palsu. Okey, walaupun ia palsu, ia masih di dalam kategori penyataan, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, kita tengok contoh satu ya. Contohnya sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. Okey, ini kita ada keyboard. Kita boleh check betul ke tak keyboard ni ada 8 bucu. Kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, boleh. Okey, dia ada 8 bucu. So ini penyataan dan ia adalah benar. Okey, penyataan juga boleh dikatakan ia palsu. Contohnya, keyboard mempunyai 12 bucu. Memang salah. Okey, ia bukan. Okey, sebab dia ada 8 bucu. So ia palsu kan? Tapi walaupun palsu, ini juga dikatakan sebagai penyataan. Okey, kita tengok contoh lagi. X tambah 3 sama dengan 5. Ini bukan penyataan. Okey, bukan penyataan. Kenapa bukan penyataan? Sebab kita tak tahu X tu apa. Okey, jadi kita tak boleh nak tentukan ia benar ataupun palsu. Okey, sebab X ni tidak tahu apa ya. X ni 3 ke 4 ke 5 kita tidak tahu. Jadi kita tak boleh nak buktikan, nak cari nak sahkan. Jadi ia bukan penyataan. Okey, tengok contoh di bawah. Negatif 6 kurang daripada negatif 8. Okey. Betul tak? Kita check. Kita ada negatif 6, kita ada negatif 8. Oh, betul ada kaitan. Kita boleh check. Oh, tapi negatif 6 ni lebih besar daripada negatif 8. So, ini palsu kan? Tapi, walaupun ia palsu, kita boleh buktikan ia adalah palsu. Jadi, ia adalah penyataan. Jadi, contoh ni, ia adalah penyataan. Walaupun ayat itu ayat yang palsu. Okey. Kalau ayat tu ayat tanya, seruan dan perintah, ia bukan penyataan. Kerana kita tak dapat tentukan kesahannya. Okey, contohnya tolong angkat pasu itu. Bukan penyataan ya. Di manakah kamu tinggal? Pun bukan penyataan. Jangan bergerak. Bukan penyataan. Itu bukan penyataan. Dan bukan semua penyataan adalah benar. Okey, jadi kita dah tengok tadi negatif 6 dia kata kurang daripada negatif 8. Memang tak benar. Palsu. Okey, ada pernyataan yang benar. Contohnya bulatan bukan sebuah poligon. Ia benar. Okey, ia benar. Ia pernyataan negatif punca kuasa 81 sama dengan 9. Ya, betul. Kita boleh sahkan. Okey, ini benar. So, ia adalah pernyataan. Macam ni 1/2 tambah 1/3 sama dengan 1/5. Okey, ini palsu patutnya 1/6. Tapi ia adalah penyataan. Hasil tambah sudut pendalaman sebuah sisi 4 adalah 180. Ini pun palsu. Tapi ia masih lagi di bawah penyataan. Jadi, kita kena tahu penyataan ni tak semestinya benar. Tak semestinya benar. Jadi, kita kena tentukanlah. Okey, mari kita tentukan sama ada ayat di bawah ni ialah penyataan ataupun tidak. Okey, ayat pertama. Amboi, cantiknya bunga itu. Ini adalah ayat seruan. So, ia bukan penyataan. Setiap silinder mempunyai 2 permukaan yang melengkung. Ya, kita boleh check.
Okey, silinder. Satu saja yang melengkung kan? Tapi ia adalah penyataan. Kubot mempunyai 6 permukaan. Kita boleh check kubot tadi. So, ia adalah penyataan. Jangan lupa bawa buku kerja esok. Itu ayat kita suruh kan? Ayat perintah. So, ini bukan penyataan. Nombor 5. 3x tambah 2 sama dengan 6. Kita tak tahu x ni apa. So, ia bukan penyataan. Yang tadi ni, negatif 6 kurang daripada negatif 8. Kita boleh cari, kita boleh check. Oh, betul ke tak? Ia palsu, tapi ia masih penyataan. 2n tolak 5 kuasa 2. Ini pun bukan penyataan sebab n ni kita tak tahu apa dia. Lainlah kalau tulis n sama dengan 1, 2, 3. Jadi kita boleh cari. Okay, kita boleh buktikan. Jadi ini bukan penyataan juga. Okay. Macam cikgu cakap tadi, sama ada tak semua adalah benar kan? So kita nak check benar ke palsu. Okay? Kita ulang balik tadi, bukan semua penyataan matematik adalah benar. Jadi nilai kebenaran bagi semua penyataan matematik boleh ditentukan. Okay, kalau palsu, sekiranya palsu kita kena buktikan. Boleh guna ayat penafian, iaitu tidak atau bukan. Contohnya kalau macam ni. 12 ialah gandaan 5. Ia adalah penyataan tetapi palsu. Kita buat satu ayat penafian. 12 bukan gandaan 5. Jadi cara menulisnya, kalau kita nak tulis penyataan, simbol yang kita guna ialah P. P italic macam ni. Okay, jika ayat nafi kita tulis sebagai P, ada tanda di depan ya. Tilda. Ni tanda ni kita panggil dia tilda. Tilda P. Kita letak tanda macam ni. Ini adalah ayat penyataan. So, ini ialah penyataan. Ini adalah ayat penafian dia. Okay. Dan kalau kita nak jadikan pernyataan tu benar, kita boleh gunakan perkataan ini. Kita guna perkataan semua atau setiap. Ini sekali lah satu maksud ni. Ataupun sebilangan ataupun beberapa. Okey? Nak jadikan pernyataan tu benar. Contoh, kita tengok sebilangan nombor genap boleh dibahagi dengan 3. Semua nombor genap boleh dibahagi dengan 3. So, yang mana benar? Inilah benar kan? Atas benar. Kita guna sebilangan. Kalau kita guna semua, palsu. Sebab tak boleh kan? Tak semua nombor genap boleh dibahagi dengan 3. Sebilangan. So, kita guna perkataan sebilangan. Tengok ayat tu sesuai ke tak? Sesuai ke tak? Betul tak? Kata semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Segitiga. Ada yang sama panjang. Ada yang macam ni. Okey. Ada yang macam ni. Kita tak tahu ya. Jadi tak semestinya sisi dia sama panjang. Jadi sesuai tak kalau kita guna perkataan semua? Tak sesuai kan? Dia akan jadi pernyataan palsu. Jadi kita tukar dengan sebilangan. So jadi kita guna perkataan ini untuk menjadikan pernyataan tu kalau dia palsu, ia akan jadi benar. Okey, sekarang ni kita nak masuk ke pernyataan majmuk. Apakah pernyataan majmuk? Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, dan ni bawa maksud kedua-duanya atau membawa maksud salah satu atau kedua-duanya. Salah satu atau kedua-duanya. Contoh kalau kita tengok gambar ni, okay, kita tengok gambar. Kita tengok Rashid, Kok Kiong dengan Melinda. Rashid sedang berlari. Okey, kita letak dulu huruf P, Q, R. Huruf kecil ni. Okey, Rashid sedang berlari. Kok Kiong sedang berlari. Melinda sedang berlari. Jadi kita boleh buat, kita boleh gabungkan. Kalau kita nak gabungkan pernyataan ni, dua pernyataan ni, kita boleh gabungkan P dan
Q. Jadi ayat kita, Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Betul. Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Okey, tu kalau kita guna dan. Kalau kita nak kata Rashid dan Melinda pula. Kalau kita nak gabung P dengan R. P dan R. Okey. Rashid dan Melinda sedang berlari. Okay, kita boleh buat satu. Kita gabung P dan Q, P dan R. Ataupun kita boleh buat ini 2, 3. Q, kita guna perkataan atau R. So, ayat ni kalau P dan Q, Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Betul? Okay, dia adalah pernyataan yang benar, kan? P dan R. P, Rashid dan Melinda sedang berlari. Tapi Melinda sedang duduk. So, bila ada perkataan dan ni, sedangkan Melinda ni duduk. So, ia adalah pernyataan yang palsu. Okey, Q dan atau R. Kok Kiong atau Melinda sedang berlari. Ya, salah satu. Okey, salah satu sedang berlari. So, ia adalah pernyataan yang benar. Okey. So, nilai ni, okey, contoh ya, kita buat kita gabungkan. P sama dengan 2 ialah faktor perdana bagi 6. Nak guna perkataan atau kita nak guna perkataan atau. Jadi macam mana nak guna perkataan atau? 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. So, guna perkataan ni. Ataupun sini, B, kon mempunyai satu bucu, kon mempunyai satu satah. Jadi, kon mempunyai satu bucu. Dan, ada perkataan dan. Satu satah. Ada perkataan dan kat sini. Tu pun kita boleh guna je ya. Contoh soalan tu guna perkataan. Okey, nilai kebenaran ni kita boleh tengok kat sini ya. Nilai kebenaran ni kita check macam ni. Kalau P tu benar, Q benar. Kalau kita guna perkataan dan, ia adalah benar. Okey? Dan kalau sebaliknya kita guna perkataan atau, benar juga. Sebab dua-dua benar Okey, kalau kita P-nya benar, Q-nya palsu, bila kita guna perkataan dan, ia akan jadi pernyataan yang palsu. Okey, tapi guna atau, ia akan jadi benar. Okey, kalau P palsu, Q benar. So, sama dengan kes yang kat atas. Kalau guna dan, dia akan jadi palsu. Kalau guna atau, dia jadi benar lah. Tapi kalau dua-dua palsu, of course lah kalau guna dan ni palsu dan juga atau akan jadi palsu. Jom kita bincang contoh soalan ini. Okay. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okay. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okay. So, kita letak sini, kita kan kena ada P, kita kena ada Q letak. Kita letak P kat sini. P ini adalah Q. So, P kita kat sini, P adalah 2. Okay. Q adalah negatif 5. Okay, kalau kita tengok 2 cakap sini 2 lebih besar daripada 4. 2 lebih besar dari negatif 4, ini adalah palsu. Q negatif 5 lebih besar daripada 4. Ia juga palsu. Dan kita guna dan. Maka pernyataan majmuk ini palsu. Kebenaran dia, so dia jadi palsu. Okey, kita tengok B. Kita letak kat sini. B. X tambah 3 dan lebih kecil daripada X tolak 5. Dan 99 ialah nombor ganjil. Okey, so kita ambil dulu. P sama dengan X. Okay, P sama dengan berapa? P ialah X tambah 3 kurang daripada X tolak 5. Okey, ini
bukan penyataan, kan? Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak buktikan. So kita kata dia palsu. Okay, kita ada Q ialah 99. Okay, palsu. Ini nombor ganjil, kita tak boleh nak apa orang kata nak buktikan. Okay, kalau 99 ialah nombor ganjil. Nombor ganjil. So ia adalah benar. Kita tengok perkataan yang diguna. Dan. So, kalau palsu dan benar, ia akan jadi palsu. Ya, so nilai kebenarannya adalah palsu. So kita tengok C. C 81. So P kita ialah 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Ini benar. Yang benar lah kan. Sebab 9 kuasa 2. Okey. Q 6 ialah faktor bagi 18. So ini pun benar. Betul kan? So benar dan benar. Benar dan benar. So jawapan kita benar. Itu macam tu caranya. Okey. Kita nak masuk ke satu lagi dalam bab ni, dalam bab penyataan ni ialah implikasi. Okey, membina penyataan dalam bentuk implikasi. Implikasi ni kalau maksud dalam bahasa Melayu ni menggambarkan apa yang boleh berlaku kerana beberapa tindakan. So kita boleh kata kalau ada tindakan seperti itu, apa akibat yang berlaku. So dalam ayat matematik kita guna jika P maka Q. Okay, jika P maka Q. Ada dua sebenarnya bentuk implikasi ni. Tapi yang pertama kita guna jika P maka Q. Okey, di mana jika P maka Q ia adalah implikasi. Okey, implikasi dan P ni kita katakan dia sebagai satu perkataan istilah antarjadian. Ya, antarjadian. Q adalah akibat. Okey, jika ada antarkejadian maka ada akibatnya di Q. Contohnya kalau kita tengok ni, sekarang ni katakan Ahmad ni bersembang dengan Cikgu Dewi. Cikgu, bolehkah saya bermain bola di padang? Okey, cikgu berkata, jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Okey, jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, ini adalah P ataupun antarjadian. Okey, antarjadian. Maka kamu boleh bermain di padang. Ini Q. Ini ialah akibat dia. Kalau dia tak boleh siapkan soalan, dia tak bolehlah nak pergi bermain di padang. So, ayat penuh ni ini kita panggil implikasi. Implikasi. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi. Ya, cakap tadi. Okey, bagi dua pernyataan P dan Q, jika P dan Q ni P dikenali sebagai antarjadian, Q dikenali sebagai akibat. Kalau dalam ayat matematik, contoh ayat matematik ya. Jika M sama dengan 2, so ini adalah P. P ialah P, maka 2M kuasa 2 tambah M sama dengan 10. Ini adalah Q dia. So kita kenal So ini ayat ni panjang ni kita panggil implikasi. Ini M sama dengan 2, antarjadian. Q, M2M kuasa 2 tambah M sama dengan 10. Ini adalah akibat. Okey, kalau kita nak buat dua, daripada satu tu, kita nak buat dua implikasi. Kalau ayat dia macam ni, ada jika dan hanya jika. Tadi jika maka. Sekarang ni jika dan hanya jika. Kita boleh pecahkanlah. Okay, jadi P jika dan hanya jika Q. Ya? Jadi kita boleh buat jika P maka Q. Kalau jika Q maka P. Ya? Jadi boleh kita balikkan. Ya? Dia selalunya digunakan juga dalam penangkulan logik ni ya. Jadi tadi kita guna jika P maka Q ataupun kita guna P jika dan hanya jika Q. So ini boleh dibahagi dua. So kita tengok contoh satu. Okey. Contoh yang pertama,
Bentuk P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, dia kata jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai nombor 2 faktor sahaja. Jika K mempunyai 2 faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Kita nak gabungkan dia lah. Kita nak guna implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey, A. Kita cuba buat yang pertama. K ialah nombor perdana jika dan sambung dia jika dan hanya jika Q. Q yang mana? Q ni mempunyai 2 faktor saja. K mempunyai 2 faktor sahaja. So nampak tak? Kita dah letak kita letak sini P, ini Q. Cuma tambah saja jika dan hanya jika. Okey, B pula. Okey, jika Y sama dengan AX N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Jika N so ini sebagai P, ayat ni P, N sama dengan 1 ialah Q. So tambahlah. Jika kita kata Y sama dengan AX N tambah B jika dan hanya jika N sama dengan 1. Macam tu saja. Oh, ada ayat tertinggal, silap. Maaf ya. Ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama dengan 1. Gitu. Okey, tengok contoh yang kedua. Sekarang ni, dia dah bagi implikasi. Kita kena buka implikasi tu. Jadi 2. Okey, so ini kita punya P. Ini kita punya Q. So, macam mana nak jawab? Okey, so kita tulis. Jika R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. Okay. Jika R sama dengan 225, silap je. Maka punca kuasa R sama dengan 15. Kalau B pula, kita pun tulis sini P, ini Q. Okey, jika X kurang dari 6, maka X tambah 10 kurang dari 16. Ayat kedua, jika X tambah 10 kurang daripada 16, maka X kurang daripada 9. Kurang daripada 6. Macam tu. Okey. Okey. Jadi kita dah kenal tadi contoh, beberapa contoh untuk membina penyataan dalam bentuk implikasi.